Ada perkara-perkara yang macam orang kena sampuk ke? Ada? Naim ada rasa macam nak kena sampuk ke? Ada jin datang kacau? Assalamualaikum. Jadi dalam channel Ashraf Hatta TV hari ni kita nak buat sembang santai. Kita dalam perjalanan kita nak ambil Zul Naim, sahabat ziarah saya yang saya selalu bawa, insya-Allah. Jadi kita nak buat sembang-sembang santai je untuk hari ni, bersempena dengan kita nak ziarah dekat makam Jugra, insya-Allah. Okey, sekarang dah masuk lah. Ni kamera. Oh, kamera. Jadi hari ni kita nak buat sembang santai je. Kita nak buat sembang-sembang pasal makam, insya-Allah. Okey Naim, boleh InsyaAllah. Jadi sementara saya bawa kereta ni, Naim boleh tunjuk jalan. Sambil tu kita sembang-sembang. Boleh Boleh, insyaAllah. Okey, jadi sekarang kita nak tanya soalan lah. Soalan power tak power ni? Kerana tak power yang buat ni macam kurang. Soalan senang je. Dah berapa makam kita dah pergi? Kita pergi makam. Dah berapa banyak? Dah berapa banyak kita pergi makam? Kalau kat daripada Perak tu, kalau banyak makam kita pergi. Tu yang kat sambung kat Riau tu, wah, banyak. Tak terkira lah tak rasa. Tak terkira. Ada dalam 100 lebih. Mungkin sekitar 100 je. 100 lebih Sebab kita kat Perak tu 3 hari 3 hari ke 4 hari? 3 hari 3 hari. 3 hari 3 hari je lah. Jumaat kita pergi, Sabtu, Ahad, Isnin. Dah tak ingat lah. Tak ingat lah. Tapi tu kita itu pun dah 50 lebih. 50 rasanya. Dekat Indonesia? Indonesia kita kat 10 hari tu dengan Ustaz Hassan, yang makam Syekh Batu Ampar, tu makam Syekh Fakih Naim. Syekh Fakih Naim dengan tak ingat lah. Dah tak ingat lah. Dah banyak sangat dah kita dah pergi kan. Dah banyak pergi kat Gombak lagi. Alhamdulillah, tak apa. Lepas ni kita pergi sama-sama. Lepas tu kita nak tanya lagi Itu soalan pertama tadi. Soalan pertama tadi, berapa banyak makam kita dah pergi? Okey, sekarang soalan kedua. Kita nak tanya kita nak tanya Zul Naim. Kita nak tanya dia. Ini kita akan straight ke ataupun kita akan masuk ke ni? Apa ni nama dia? Kiri kan tak ada. Semestinya kita pilih jalan yang benar. Tak, kita nak ke apa ni? Ke kanan. Kanan ke masuk highway. Kiri ni. Kiri terus. Okey, terbaik. Okey, soalan kedua kita nak tanya. Soalan kedua ni susah sikit. Tak ada susah sangat pun. Susah sikit. Dia tak susah banyak, dia susah sikit. Okey, dalam banyak-banyak makam tu kan, makam mana yang paling rasa kuat, best, paling menarik, nak pergi lagi, nak pergi ziarah lagi, nak ajak kawan-kawan lain pergi ziarah lagi kan? Makam mana? Semenyanang Hantar. Kuat sikit. Semenyanang Hantar ni cakap kuat sikit. Rasa paling mantap sekali kita sebenarnya kat Riau tu. Dekat Indonesia? Makam Syekh Batu Ampar. Riau bukan Arau. Arau Perlis. Kita kat Riau. Lain tadi tu Perlis je. Tak ada, takut kan ada kita punya penonton tak tahu kan. Riau kat mana kan? Riau di makam Syekh Batu Ampar. Okey. Syekh Datuk Batu Ampar. Nama dia? Nanti ingat lah. Habib Ali Idrus, Abdul Rahman Ali Idrus. Betul. Tu yang dekat sana. Yang keduanya, kita silapnya, kita bukan silap, kita mungkin tak direzekikan masa kita di Perak di ziarah malam. Mungkin kita lagi malam tu pun dapat rasa juga suasana seperti kita rasa biasanya dekat Indonesia tu. Jadi maksudnya best lagi ziarah malam. Ziarah malam tu lagi suasana tenang, tak ada serabut sangat, tak ada kuah peluh apa semua kan. Okey, sejuk nyaman. Ya, suasana nyaman. Jadi tenang tak takut ke ziarah malam? Itu patutnya soalan seterusnya, tapi dah masuk awal kan. So soalan yang ketiga, tak takut ke ziarah malam-malam Okey, mula-mula sekali dia, sebab ni tercerita sekali mula-mula masa kita first ziarah di Indonesia, di Riau, di makam Syekh Abdul Rahman Ali Idrus. Okey. Sana mula-mula first
sekali dalam seumur hidup. Mula rasa macam aku singgah malam ke? Pergi ziarah malam serius lah ni, kubur kot. Mula rasa hati pun rasa getir juga, takut juga. Okey, maksudnya ziarah malam pertama dekat Indonesia. Malam Indonesia tu pun pertama. So Okey. bagi dari semenjak dah pertama tu dah macam-macam kejadian berlaku, kita dapat lihat. So dah tak ada rasa orang pasal takut malam ziarah. Oh, okey. Soalan nanti tau, soalan aneh-aneh tu nanti kita tanya. Okey. Okey, kita nak teruskan lagi soalan yang sama juga. Okey. Kalau ziarah malam selalunya kita buat apa? Okey, ziarah malam. Firstly, Ni kita ke ke kiri. kiri. Okey. Kalau malam kita sampai-sampai je kita kena selawat baca qasidah. Qasidah apa? Qasidah kepada Ziarah makam. ziarah makam. Ziarah kepada makam. Okey, jadi kalau kebiasaannya orang Indonesia, orang Malaysia yang ikut daripada Yaman, kebanyakan mereka akan datang ziarah kubur, ziarah makam wali orang soleh. Mereka akan baca qasidah ziarah makam orang soleh. Nanti kita sertakan sekali ayat qasidah tu. Okey, seterusnya kita nak tanya soalan yang macam biasa-biasa je. Okey, soalan biasa-biasa Sebab apa makam tu menarik? Sama ada batu nisan dia menarik ke? Dia punya sahibul makam ke, tuan makam dalam tu memang dia punya manakib, dia punya kehidupan menarik ke? Dia punya kedudukan makam ke, bangunan ke, macam mana? Oh, perjalanan juga serius untuk firstly makam Syekh Batu Ampar tu memang rasa lain lah daripada. Boleh cerita sikit macam mana supaya orang-orang yang dekat dalam channel saya ni boleh tahu macam mana keadaan makam Datuk Batu Ampar tu? Okey. Macam mana perjalanan dia? Perjalanan dia. Cerita sikit. Okey, bermula daripada rumah Ustaz Hassan di dalam masjid. Kita nak ke sana sekitar sejam. Oh, 1 jam. Betul lah, 1 jam. So bila sampai sana, bila kita sampai pada waktu tu pun malam tu agak tenang mula-mula. Keadaan pun jenis malam memang macam ni seperti malam biasa. Relax. Malam apa? Hari apa? Hari Khamis eh? Malam Jumaat. Khamis. So bila dah sampai sana, perasaan hati dah hati macam serius malam-malam ziarah kubur. Jadi sekarang macam mana perjalanan nak masuk ke makam tu? Nak masuk ke makam tu, kita mula sekali sebelum masuk ke laluan nak masuk ke makam tu, kita akan masuk dulu jalan di sekitar perkampungan tu. Biasalah jalan kampung kan. Jalan kampung. Macam kita di Malaysia jalan tar, di sana ada jalan dia, jalan seperti dia lah. Kalau dekat Malaysia ni, dia punya tempat tu lebih kurang macam apa? Tempat Datuk Batu Ampar tu lebih kurang macam apa? Kalau macam dekat mana? Datuk Batu Ampar tu sekitar mudah kata di sekitar kawasan estate. Estate. Okey. Jadi penonton semua dah senang kan nak bayang. Kawasan estate, banyak pokok-pokok, jalan dia berair kan. Berair, berlopak. Jadi kalau hujan memang Allahu Akbar lah. Memang teruk lah jalan tu. Okey, jadi waktu tu jalan malam kan? Kita jalan malam. Jalan malam. So kita sampai je makam Syekh Datuk Batu Ampar. Syekh Datuk Batu Ampar. Okey. Kita parking kereta jauh, sekitar 1 kilometer. Sekitar lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Anggarannya. Asal 500 kot, 500 meter. 500 meter lebih kurang macam tu. Okey. Sebab kita dikatakan untuk cabut slipper, untuk tanggalkan slipper, untuk hormati, untuk jaga adab sepanjang nak pergi ke sana. Betul. So kita jalan kaki berkaki ayam sepanjang 500 meter tu untuk pergi ke makam Syekh Batu Ampar. Okey. Ditemani oleh bulan. Cahaya persinaran bulan yang agak ada kejap ada kejap tak ada. Malam tu tak terang sangat bulan tak ingat dah. Tenang, malam tu tenang. Suasana tenang macam tak ada apa-apa. Angin pun tak ada, awan pun tak ada. Tenang. Kira kosong, malam yang kosong Betul. Malam pertama ziarah malam dan malam macam kosong je. Okey, lepas tu So dari tu ketika berjalan tu pun tak dibenarkan seorang pun membuka telefonnya. Itu lagi rasa macam betul-betul Ana kena tegur. buka telefon. Masa tu Ana nak rakam video. Pun kira Ustaz Hassan. Ustaz Hassan kata dekat sini boleh rakam, bila dah sampai dekat dalam jangan rakam. Jadi kita pelik kenapa tak boleh rakam kan? Takut juga lain tu. Anak saya takut apa tak boleh tak rakam. Kita nak buka lampu telefon pun dia tak bagi. Itulah di antara kita nak jaga adab, kita nak ziarah makam. Jadi kita kena betulkan niat.
Dan itulah pengalaman pertama kita ziarah malam dah dalam hutan. Jadi macam mana yang dekat lepas kita dah buka slipper, kita dah jalan tu, kita buat apa? Apa yang berlaku dalam perjalanan tu? Berlaku je macam biasa, suasana pun tenang. Tapi bila sampai depan pintu tu, sebelum masuk tu sekitar 200 meter, hati dah mula tak sedap lah. Serius aku dah pergi ziarah kubur malam. Okey, faham. So macam gemetar pun ya. So tapi kita sebab ada Ashraf, kita jadi macam hilang perasaan takut tu. Anak cerita bila Ana nak masuk dalam kawasan makam tu kan, dalam kepala otak Ana duk, ini macam apa, night walk. Kita jalan tapi tak jumpa-jumpa mana dia punya makam. Sebab dia naik bukit sikit kan. Bila dah hujung tu naik bukit. Bayangkan 500 meter tak pakai kasut, dengan selutnya, dengan tanah-tanah tu memang melekat lah kat kaki. Tanah merah kan. Kita pergi waktu tu dalam pukul berapa? Dalam pukul 10 kan? 10 lebih. Pukul 11 masuk. Lebih kurang pukul 11. Jadi kita pun dah sampai ke sana, baru kita tahu ada makam kat atas tu. Memang tu nanti kita akan letakkan gambar makam tu. Jadi yang gambar mungkin waktu siang, sebab malam kita nak gambar pun tak boleh, gelap. Jadi kita pun bertawasul, bertabaruk dengan Syekh Datuk Batu Hampa. Dan di sana juga ada batu belah. Batu belah. Dikatakan dekat sana pun ada cerita batu belah. Dekat Malaysia pun kita ada batu belah dekat Kelang dekat Kelang. Ada batu belah tu memang wujud. Kalau dekat Pulau Melaka dia ada juga batu belah. Panglima Lidah Hitam maksudnya yang belah. Jadi ada banyak cerita tentang batu belah. Jadi mungkin ada sesiapa yang tahu boleh tulis komen kat bawah kan, boleh cerita sekali macam mana pengalaman lihat batu belah, ataupun di mana-mana tempat ke yang kita tak tahu ada batu belah juga. Okey, jadi malam tu selesai ziarah malam pertama. Ada perkara-perkara yang macam orang kena sampuk ke, ada. Naim ada rasa macam nak kena sampuk ke, ada jin datang kacau, syaitan ke apa ke, ada bisikan ke, ada ke malam tu? Malam tu bagi Ana rasa tak ada kot, sebab Ana mungkin rasa biasa dengan fenomena begini. Alam gaib pun terasa juga pernah dulu berubat dengan orang. Dah biasa. Bantu je lah. So rasa benda tu macam mungkin tak ada apa kot, sebab anggap benda tu yelah, dia pun makhluk Allah juga, kita pun makhluk Allah, sama-sama hidup di atas bumi ni. So tak payah takut pun. Betul. Kepada Allah tadi. Itu yang penting. Dan kelebihan kita orang pergi ziarah makam ni, kita pergi dengan Ustaz Hassan. Ustaz Hassan ni daripada Jakarta. Ustaz Hassan ni beliau seorang ahli ruqyah, yang mana beliau ni ilmu paranormalnya mantap. Dan yang paling best sekali, dia berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, yang menyucikan Allah dengan makhluknya. Maksudnya Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Allah Maha Suci daripada segala sesuatu. Dia tidak berada di langit. Allah tidak berada di langit, ada di mana-mana saja. Allah, dan Allah ada tanpa tempat. Itulah Allah akidah bila makan. Dan juga bahasa Riaunya, Allah ada tak bertompek. Itu yang kita belajar kat sana.